cuba dilindung. Ini satu perubahan besar yang dibuat oleh kerajaan, transformasi yang besar untuk memastikan agensi ini ataupun Suruhanjaya ini yang betul-betul bebas. Bagaimana pula dengan persepsi mungkin masyarakat mengatakan mengapa Experian hanya tangkap big fish dan tangkap the small fish, padahal the big fish yang lebih memudaratkan. Kenapa? Big fish dan small fish ini daripada sejarah SPRN, kita telah membuktikan memang kita menangkap sama ada big fish ataupun small fish, ikan besar dan ikan kecil, tidak kira. Tetapi yang lebih penting bagi saya dan juga banyak pakar-pakar dalam bidang pengkajian anti rasuah ini menyatakan bahawa rasuah ini adalah mengenai kesan kesasaraannya dan kemusnahan yang dibuat akibat daripada perbuatan rasuah. Bulan lepas tak silap saya, Mr. Dispevel, bekas Komisioner ICAC, dia datang ke sini dan dia memberi perbentangan input dia. Dia menekankan tentang bahawa rasuah ini perlu ditangani sama ada kecil dan besar. Malah perkara ini telah dinyatakan di United Nations bahawa rasuah mesti dihandle besar atau kecil tidak penting, tetapi yang penting ialah kesan dan kesesaraan. Mungkin seorang penguatkuasa kecil, tetapi bagaimanakah kesannya jika dadah yang berjumlah 10 kilo dibawa masuk ke dalam negara ini akibat daripada perbuatan rasuah? Apakah kesannya? Berapa ribu anak muda akan kesal? Berapa banyak ibu bapa akan merasa kesasaraan akibat anak mereka terjebak dengan perbuatan mengisahkan atau terlibat dalam perbuatan salah bunuh darah? Begitu juga dengan apabila penguatkuasa tidak mengambil tindakan kepada mereka yang tidak mempunyai lesen untuk kenderaan walaupun kecil. Tapi bagaimana rasa masyarakat sekiranya orang yang tidak ada lesen ini tidak membawa kenderaan mengikut peraturan, terutamanya pemandu-pemandu kenderaan komersial, mengakibatkan bas yang dipandunya berlanggar. Bagaimana sekiranya seorang yang membawa bas sekolah anak-anak kita tidak mempunyai lesen dan memberi penguatkuasa rasuah untuk mereka yang tidak diambil tindakan ke atas mereka? Ada 40 orang anak-anak kecil di dalam bas tersebut, terancam keselamatannya. Adakah kita menyatakan bahawa kes ini tidak penting? Kes rasuah adalah berteraskan kepada kesasaraan dan kesan kemusnahan. Jadi kecil dan besar itu sama pentingnya. Dan yang lebih penting ialah kesannya kepada masyarakat. Itu yang paling penting. Servis yang sama mungkin susah. Servis yang sama menyebabkan orang membayar rasuah untuk mendapatnya. Tapi kita bertanya, adakah servis yang dulunya terpaksa bayar rasuah sudah berkurang atau belum? Kalau sudah berkurang, pada realitinya keadaan dah berkurang. Kita bercakap, saya katakan tadi, cakap tentang citizen, rakyat biasa saja. Kita yakin, kita faham bahawa dalam sektor-sektor tertentu ada yang mungkin berkembang. Dalam sektor-sektor tertentu. Dulu mana ada pendatang asing, jadi tidak ada isu banyak tentang rasuah dalam pendatang asing. Hari ini ada pendatang asing, jadi sudah pastilah masalah rasuah dalam bidang ini menjadi tumpuan kita. Dia satu fenomena baru apabila pendatang asing datang. Ramai pendatang asing, itu utamanya pendatang asing yang datang melalui dalam pintu-pintu atau jalan masuk yang haram ataupun melalui jalan-jalan rasuah untuk dapat masuk dalam negara ini. Ini adalah satu perkara baru. Kalau kita bercakap tentang 20 tahun dulu, tak ada masalah ni. How about which sektor yang paling tinggi dalam rasuah ni? We talk about, ada tak sektor-sektor, maybe sektor pembinaan? dia macam ni. Dia di seluruh dunia. Di seluruh dunia. Sektor penguatkuasaan adalah merupakan sektor yang mempunyai risiko yang tinggi. Risiko yang tinggi, saya nyatakan risiko yang tinggi ini kerana dia mempunyai pendedahan yang tinggi ke atas perbuatan rasuah. Jadi bukan saja di Malaysia, di seluruh dunia penguatkuasaan adalah merupakan sektor yang paling tinggi. Jadi tidak menghairankan sekiranya
agensi-agensi penguatkuasaan menjadi tumpuan perbuatan rasuah. Selain faktor penguatkuasaan, dalam dalam secara umum kita lihat bahawa selain daripada penguatkuasaan, kalau kita lihat dari segi procurement pun ada juga lah, iaitu apa dalam bahasa Malaysia procurement, perolehan pun juga menjadi, saya mengatakan bukan tinggi, yang mempunyai risiko yang tinggi. Bukan masalahnya tinggi, risiko yang tinggi, pendedahan dia yang tinggi. Mungkin berlaku rasuah tadi. penguatkuasaan, perolehan adalah bidang-bidang yang mempunyai risiko yang tinggi. Kalau bisnes pula, Perolehan melibatkan bisnes, beli barang, jual barang. Dia dua perolehan. Dalam negara-negara tertentu, dekat negara kita ni saya tak nampak lagi teruk lah, tapi perlu kita bagi tumpuan juga di segi institusi kewangan, yang perlu kita lihat. Tapi dalam kerajaan, selain kekuasaan, perolehan yang menjadi bidang. Kerajaan ni yang ada kuasa menguatkuasakan undang-undang, mana ada dari kerajaan. So penguatkuasaan dengan okay, alright. You make sure that tak ada yang sensitif lah. Nanti